Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. So hari ini kita akan belajar untuk bahagian yang ketiga, bab 3 tingkatan 5, iaitu matematik pengguna insurans. Okay, untuk video kali ini kita akan melihat kepada menyelesaikan masalah insurans. Okey, menyelesaikan masalah yang melibatkan insurans, yang pertama kita akan tengok deductible. Okey, apa yang dimasukkan dengan deductible ni? Okey, deductible ialah satu jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi sebelum layak membuat tuntutan daripada syarikat insurans. Okey, deductible dalam kontrak. Okey, deductible yang terdapat dalam kontrak. Okey, dalam kontrak insurans, okey, yang ada ialah yang pertama insurans harta, insurans perubatan dan kesihatan, dan juga insurans motor. Manakala untuk kontrak insurans yang melibatkan insurans hayat dan liability diri, tidak ada deductible. Okey, sekarang kita lihat kepada co-insurance. Okey, co-insurance pula ialah perkongsian bersama kerugian antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Okey, terdapat dua jenis co-insurance. Yang pertama ialah insurans harta dan yang kedua ialah insurans kesihatan. Okey, co-insurance. Okey, kita tengok dulu co-insurance bagi insurans harta. Okey, fasal co-insurance dalam insurans harta menyebut bahawa pemegang polisi dikehendaki menginsurансkan hartanya pada suatu jumlah tertentu berdasarkan peratusan co-insurance yang telah ditetapkan oleh syarikat insurans daripada nilai boleh insurans harta tersebut. Okey, terdapat dua perkara dalam fasal co-insurance ni. Yang pertama, jika peruntukan co-insurance tidak dipenuhi, maka pemegang polisi perlu menanggung sebahagian daripada kerugian bersama-sama syarikat insurans. Yang kedua, jika pemegang polisi ingin mendapatkan pampasan penuh atas kerugian separa yang dialami, maka dia perlu menginsurkan harta tersebut mengikut peruntukan co-insurance-nya. Okey, rumus bagi co-insurance untuk insurans harta ialah jumlah insurans yang harus dibeli sama dengan peratusan co-insurance didarabkan dengan nilai boleh insurans harta. Jika nilai yang diinsuranskan sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli, maka bayaran papasan akan sama dengan jumlah kerugian ditolakkan dengan deductible, dengan keadaan jumlah kerugian lebih kecil atau sama dengan jumlah insurans yang telah dibeli. Untuk yang kedua pula, jika nilai yang diinsuranskan lebih kecil daripada jumlah insurans yang harus dibeli, maka bayaran papasan pula sama dengan jumlah insurans yang telah dibeli per dengan jumlah insurans yang harus dibeli darabkan dengan jumlah kerugian tolakkan dengan nilai deductible. Manakala jika mengalami kerugian menyeluruh, bayaran papasan sama dengan jumlah insurans yang telah dibeli tolakkan dengan deductible. Ini ketiga keadaan bagi mengira bayaran papasan yang diterima oleh pemegang polisi. Tengok lagi co-insurance. Bagi insurans kesihatan pula, fasal insurans dalam insurans kesihatan menyatakan bahawa co-insurans ditetapkan dalam fasal penyertaan peratusan khasnya bagi polisi insurans perubatan utama, di mana pemegang polisi dikehendaki menanggung sebahagian daripada kos perubatan yang dilindungi kontrak mengikut suatu kadar yang dipersetujui selepas mengambil kira peruntukan deductible sekiranya ada. Contoh, penyertaan peratusan co-insurance 80/20, di mana syarikat insurans menanggung 80% kos perubatan yang dilindungi oleh polisi dan 20% lagi ditanggung oleh pemegang polisi. Akhir sekali kita nak tengok apakah panduan bagi seseorang untuk membuat pilihan insurans yang terbaik. Yang pertama, kita mesti mengetahui jumlah perlindungan yang kita perlukan. Kadang-kadang ada masa kita perlu mendapatkan perlindungan yang lebih tinggi berbanding yang biasa disebabkan sesuatu keadaan yang berlaku. Contohnya kadang sekarang ni berlakunya musim pandemik, jadi kita kena mendapatkan nilai insurans yang lebih tinggi berbanding dengan insurans yang rendah. Yang kedua, fahami skop perlindungan terma dan syarat polisi.
Okey, kita kena faham sesuatu terma dan syarat dalam insurans sebelum kita membeli insurans. Okey, sebab mungkin ada certain ataupun ada sebahagian daripada terma yang tidak bersesuaian dengan kita. Yang ketiga, kita kena bandingkan kadar premium dan manfaat insurans yang kita akan dapat daripada premium yang kita bayar. Dan yang terakhir sekali ialah kita mengelakkan perlindungan yang tidak perlu. Okey, sekarang kita akan melihat contoh yang pertama. Chen ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Nilai boleh insurans rumah itu ialah RM300,000. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya itu mempunyai peruntukan co-insurans untuk menginsuranskan. Okey, maklumat yang penting saya highlightkan guna pen warna lain. 80% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak RM3,000. Okey, dan deductible sebanyak RM3,000. A. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Chen bagi rumahnya itu. Okey, sekarang kita akan tengok jumlah insurans. Jumlah insurans yang harus dibeli oleh Chen. Okey, jumlah insurans yang harus dibeli oleh Chen. Okey, dia hanya beli 80%, ataupun 80% didarabkan dengan nilai keseluruhan insurans ialah sebanyak RM300,000. Okey, kita gunakan kalkulator. Okey, 80% darabkan dengan RM300,000. So, nilai insurans yang dibeli oleh Chen ialah RM240,000. Okey, yang kedua. Okey, rumah Chen telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugiannya adalah sebanyak RM30,000. Okey, Chen rugi sebanyak RM30,000. Okey, hitung bayaran papasan yang akan diterima oleh Chen jika dia menginsuranskan rumahnya pada jumlah insurans yang dibelinya, jumlah insurans yang harus dibelinya. Okey, kat sini yang pertama. Okey, sekejap, saya tukar peringkat lain. Okey, yang B1 ni, okey, dia beli insurans pada harga yang patut dibelinya. Okey, jika dia beli insurans sebanyak RM240,000, maka papasan yang akan diterima, pampasan, bersamaan, kerugiannya, tolakkan dengan deductible. Okey, rugi RM30,000, tolakkan tidak tebal sebanyak berapa ratus? Okey, RM3,000 ratus pula. Okey, RM30,000 tolakkan dengan RM3,000, nilainya ialah RM27,000. Okey, yang kedua. Dengan jumlah RM100,000. Sekejap, dengan jumlah RM100,000. Okey, seterusnya hitung nilai penalti co-insurance. Okey, kalau Chen beli insurans bernilai RM100,000. Okey, jadi RM100,000 yang dibeli tu, okey, lebih rendah daripada yang patut dibeli sebanyak RM240,000. Okey, ini RM100,000 yang dibeli. Okey, ini yang sebelah kanan yang patut dibeli. Okey, sekarang yang dibeli lebih rendah daripada yang patut dibeli. So, pampasannya ialah nilai pampasan. Okey, nilai yang dibeli RM100,000. Kita perkan nilai yang patut dibeli RM240,000. Okey, darabkan dengan
kerugian. Okey, kerugian RM30,000. Tolakkan dengan deductible sebanyak RM3,000. Okey. Ini ialah history. Ini yang dibeli. Ini yang patut dibeli. Okey, RM30,000 ialah kerugian yang dialami, RM3,000 ialah deductible. Okay, sekarang kita nak mengira menggunakan kalkulator. Okey, RM100,000. Okey, kita bagikan dengan silap, juta. Okey, RM100,000 bagikan dengan RM240,000. Darabkan dengan RM30,000. Okey, darabkan dengan RM30,000. Okey, tengok berapa jawapan dulu dapat. Okey, dapat RM12,500. Tolakkan dengan deductible RM3,000. Okey, jawapannya ialah RM9,500. Okey, ini pampasan yang dia dapat. Okey, seterusnya kita akan tengok penalti yang dikenakan. Okey, penalti co-insurance yang dikenakan kepada Chen. Okey, penaltinya ialah, buat guna pilihan lain lah. Okey, dia punya rumusnya, kerugian yang dialami tolakkan dengan nilai pampasan ni. Okey, RM12,500. So, kerugiannya tadi bernilai RM30,000. Tolakkan dengan RM12,500. So, guna kalkulator. RM30,000 tolakkan dengan RM12,500. Jawapannya ialah RM17,500. Ini nilai penalti yang dikenakan kepada Chen. Okey, seterusnya. Seterusnya kita nak mengira. Soalan C tadi apa? Rumah Chen telah mengalami kerugian menyeluruh jika dia menginsurkan rumahnya dengan jumlah RM150,000. RM150,000 hitungkan bayaran pampasan yang diterimanya. Okey. So kalau dia cuma ambil insurans bernilai RM150,000. Yang ketiga ke yang C tadi? Yang C. Yang C tak nampak. Jika dia ambil insurans bernilai RM150,000, tolakkan saja dengan nilai deductible. So jumlah yang pampasan yang terima ialah RM150,000. Tolakkan dengan RM3,000. Jawapan ialah RM147,000. Ini kalau dia ambil yang menyeluruh yang patut dibeli tadi lah. So sekarang kita dah buat pengiraan insurans harta yang melibatkan Chen. Sekarang kita akan melihat contoh yang kedua pula. Puan Saila mempunyai polisi insurans perubatan utama dengan peruntukan deductible sebanyak RM600 dan fasal penyertaan peratusan co-insurance 90/10 dalam polisinya. Dalam polisinya. Hitung bayaran kos yang ditanggung oleh yang pertama oleh syarikat insurans, yang kedua oleh Puan Saila sendiri jika kos perubatan yang dilindungi polisinya berjumlah RM30,000. Sekarang kita nak kira berapakah kos perubatan yang ditanggung oleh syarikat insurans dan juga Puan Saila. Yang pertama kita tengok kos perubatan selepas deductible. So kos perubatan selepas deductible. Selepas deductible. Kos perubatan berjumlah sebanyak RM30,000. Tolakkan dengan nilai deductible sebanyak RM600. Kita guna kalkulator. RM30,000 tolakkan dengan
RM600. Jawapannya ialah RM29,400. Okey, yang kedua, tengok berapakah kos yang ditanggung oleh yang pertama oleh syarikat insurans. Syarikat insurans menanggung sebanyak 90%. Jadi 90 perkan dengan 100 darabkan dengan kos perubatan selepas deductible RM29,400. So kita kira guna kalkulator. 90 perkan dengan 100 darabkan dengan 29,400. Jawapannya ialah RM26,460. Seterusnya ialah kita nak kira pula kos yang ditanggung oleh Puan Saila. Puan Saila hanya menanggung kos sebanyak 10%. So bila 10% bermaksud 10/100 darabkan dengan kos perubatan selepas deductible RM29,400, tapi ada tambahan sebanyak RM600. RM600 ni tadi ialah bayaran deductible. Deductible. Sekarang kita kira menggunakan kalkulator. Jadi 10 perkan dengan 100 darabkan dengan RM29,400 tambahkan dengan RM600. Jawapannya RM3,540. Okey, jadi itu ialah nilai yang perlu dibayar oleh syarikat insurans dan juga Puan Saila. Okey, sekarang tengok pula contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, Devi ingin membeli polisi insurans perubatan untuk dirinya. Dia membuat perbandingan faedah bagi pelan polisi daripada dua syarikat yang berbeza, iaitu AA dan BB. Dalam jadual, ada syarikat AA, ada syarikat BB, ada 5 faedah: had tahunan keseluruhan, bilik hospital dan makanan, unit rawatan rapi, allowance tunai di hospital kerajaan dan premium bulanan. Berdasarkan jadual tersebut, plan polisi insurans yang manakah lebih baik untuk justifikasikan jawapan anda. Sekarang kita bandingkan kedua-dua syarikat AA dan BB. Yang pertama, tengok had tahunan keseluruhan. Dua-dua menawarkan nilai yang sama, iaitu RM100,000, RM100,000, jadi nilainya sama. Yang kedua, bilik hospital dan makanan. Bilik hospital dan makanan, AA menawarkan sebanyak RM200, tapi bagi tempohnya selama 365 hari setahun, berbanding dengan BB menawarkan bayaran sebanyak RM250, tetapi jumlah harinya adalah sebanyak 300 hari setahun. Jadi yang lebih berbaloi ialah syarikat yang menawarkan tempoh hari yang lebih panjang, iaitu AA. So harinya, tempohnya lebih panjang, ataupun lebih lama. So AA lebih berbaloi berbanding dengan BB. Yang kedua ialah, yang ketiga ialah unit rawatan rapi. Kalau tengok kat sini, AA membayar pampasan ataupun membayar polisi insurans, membayar mengikut charge yang dikenakan oleh pihak hospital. Berbanding dengan BB hanya menawarkan pampasan untuk ICU sebanyak hanya RM500. Hari bagi kedua syarikat adalah sama, sebanyak 90 hari setahun. Jadi kat sini yang paling berbaloi sekali ialah syarikat AA. Kerana apa? Sebab dia bayar seperti mana charge yang dikenakan. Tidak ada had. Berbanding dengan BB yang ada had sehingga RM500 sahaja. Bagi allowance tunai di hospital kerajaan, AA menawarkan sebanyak RM120 dan tempoh hari sebanyak 365 hari, manakala syarikat BB menawarkan RM100 sahaja bagi 300 hari. So kat sini dah nampak syarikat AA yang lebih baiklah, sebab dia menawarkan allowance yang lebih tinggi, tempoh hari yang lebih lama berbanding dengan BB. Dan yang paling terakhir sekali ialah premium bulanan. AA menawarkan premium sebanyak RM350 berbanding BB RM420. Jadi bila dah tengok banyak faedah yang banyak pada syarikat AA, automatik bila tengok premium bulanan pun lebih rendah
So AA automatik lebih baik berbanding dengan BB. Jadi sudah semestinya Devi patut memilih syarikat insurans AA. Okey, syarikat insurans AA. Okey, kerana apa? Yang pertama ialah untuk syarikat insurans AA menawarkan tempoh hari yang lebih lama untuk faedah bilik hospital. Bilik hospital dan makanan. Tempoh hari lebih tempoh hari lebih lama. Yang kedua, untuk unit rawatan rapi pula. So syarikat membayar pampasan ikut charge yang dikenakan. Yang ketiga, allowance tunai lebih tinggi dan juga tempoh hari yang panjang ataupun lebih lama. Dan yang keempat, nilai premium bulanan yang lebih rendah. Lebih rendah. Itu adalah 4 sebab mengapa Devi patut memilih syarikat AA berbanding dengan syarikat BB. So kita dah selesai mempelajari bab 3 tingkatan 5 matematik pengguna insurans. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Telegram saya untuk mendapatkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya. Dan yang paling penting sekali, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Dan jika ada sebarang komen, teguran, pertanyaan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.